Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga semua subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini tentang borang permohonan KWSP 2.0. Jom kita pergi. Jom kita terus kepada apa yang nak disampaikan ya. Okey, aku rasa ramai yang dah tahu tentang peluang kedua, yang mana pencarum yang tak sempat ataupun belum mengisi petition diberi peluang kedua, yang mana boleh terus mengisi borang permohonan ya, untuk sebagai pengganti petition yang anda terlepas nak sign tu. Okey. Sebenarnya apa tujuan dia? Apa tujuan borang itu? Ya, dan perlukah borang itu? Jadi dalam video ini kita nak ungkit sikit beberapa perkara supaya kita boleh faham dengan lebih jelas tentang borang itu. Okey, baik. Seperti yang kita dah sedia maklum, yang kita dah sedia tahu, walaupun seseorang itu telah menandatangani petition, orang tersebut perlu juga mengisi borang, kerana dalam borang itu perlu diisikan maklumat maklumat nombor akaun KWSP, nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon perkara-perkara yang itulah poin-poin benda tu perlu diisi walaupun seorang itu telah menandatangani petition. Okey, dalam erti kata lain, petition yang dulu tu bukanlah sebagai satu permohonan. Dan bagi yang terlepas untuk menandatangani petition, anda boleh menandatangani mengisi borang permohonan ya, seperti yang tertera dibagi tahu oleh Tuan Azmi sendiri, bahawasanya boleh ya. Maksudnya yang mana terlepas nak isi petition, korang tak perlulah rasa alamak terlepas lah, tak boleh buat apa, alamak frame nonggeng. Jangan frame nonggeng. Anda boleh menebus kesilapan tentang borang permohonan itu borang maklumat, minta maaf borang maklumat untuk permohonan tuntutan KWSP 2.0 ini bukanlah secara umum yang mana orang lain boleh nampak, tidak, tapi secara one to one di antara anda dan pertubuhan jadi maklumat itu akan terus kepada pertubuhan. Jadi orang-orang lain tak akan tahu maklumat peribadi anda hanya pertubuhan gagasan inovasi rakyat sahaja yang akan tahu butiran-butiran peribadi anda. Jadi tak perlu risau untuk isi borang maklumat itu nanti sebab maklumat anda insya-Allah selamat dan tidak akan diketahui oleh orang lain, hanya pertubuhan saja untuk dimajukan untuk langkah yang seterusnya. Dan benda ni amat penting, borang ni. Bila nak isi borang dan bagaimana nak isi borang? Okey, kita jawab bila. Borang untuk maklumat ini akan diberi dalam masa terdekat. Okey, tu aku boleh jawab, dalam masa terdekat ni. Tunggu saja perkembangan terkini, follow page pertubuhan gagasan inovasi rakyat ataupun page Tuan Azmi sendiri, ataupun follow channel-channel YouTube yang aktif membuat konten tentang KWSP ni. Okey, tu cara dia untuk dapat berita yang pantas Dan persoalan yang kedua, bagaimana nak isi borang tu nanti Okey, borang itu bukanlah borang dalam kertas tapi borang secara dalam talian. Dan borang dalam talian itu terus kepada pertubuhan. Dia tak ada share di mana-mana dan borang itu haruslah diisi mandatory, wajib. Jadi walaupun anda dah sign petition tapi anda rasa anda tak nak isi borang maklumat itu, maka tak boleh lah, benda tu takkan menjadi untuk orang. Korang kena buat dua-dua lah. Mana yang dah sign petition, okay, that's good, menaikkan bilangan orang yang menuntut, dan perlu isi borang maklumat ini untuk ke peringkat seterusnya. Dia takkan lengkap kalau hanya satu saja. Contohlah buat sign petition saja, isi maklumat, borang maklumat tak nak isi, so tak perfect itu dah, semua faham lah. Dan sebelum aku nak akhiri video ni, bagi golongan yang belum lagi sign petition ataupun ramai yang sangsi dah betul ke aku buat ni, nak check balik semula macam mana, tak payah risau benda tu. Nanti bila borang maklumat tu boleh diisi, diumum maka masa tu korang hantarlah maklumat peribadi jadi tidak ada istilah ada yang tertinggal tak ada, hanya istilah mahu dengan tak mahu saja jadi tu adanya. Kau langsung boleh faham dengan jelas betapa pentingnya borang maklumat peribadi itu terutama nombor akaun KWSP. Kenapa? Kerana pihak KWSP semestinya akan menyemak berdasarkan nombor akaun seseorang ni betul ke dah lama tak mencarum, sebagai contoh. Jadi nombor tu penting. Dari situ KWSP boleh buat semakan untuk memastikan orang ni, contoh suri rumah lah kan, dah 20 tahun kahwin, 20 tahun dah tak bekerja, dah lama tak bekerja, simpanan masih ada, maka itulah perlunya nombor akaun tu untuk dibuat semakan. Begitu juga dengan
kategori-kategori tuntutan lain ya. Penting nombor akaun KWSP anda disertakan sekali dalam maklumat peribadi nanti. Okey? Tunggu, follow. Nanti kita akan dapat semua detail perincian yang akan dibagi tahu oleh Tuan Azmi mahupun PJIR sendiri. Okey? Jangan risau, semuanya akan berjalan seperti dirancang mengikut masa yang ditentukan. Okey? Jangan kelam kabut sangat. Jangan risau. Okey? Okey, see you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Kita jumpa pada entry-entry yang akan datang. Korang jaga diri. Bye-bye.